Okay, Assalamualaikum dan selamat petang kepada rakan-rakan semua. Mungkin ada anak-anak murid yang nak tengok pelajar-pelajar. Jadi petang ni sementara nak tunggu berbuka ni, kita santai-santai sikit lah. Kita belajar, nak terangkan lah kenaan beberapa topik. Masih lagi tumbuhan berbunga. Okay. Ada kaitan, cuma petang ni saya ada peneman lah. Mungkin saya kenalkan kameraman saya, Ainun Najia. Pusing lah. Tu Ainun Najia. Okay. Kemudian ada beberapa orang lagi nak belajar. Tu siapa nama? Saya tu. Oh, Sophia. Ni siapa nama? Sofia. Sofia. Tu. Mana sini Sofia? Cakap hai. Hai, say hi. Hai. Hai. Tu, hai sana. Hai. Tu, siapa nama? Ahmad Mikail. Ahmad Mikail. Berapa tahun? Umur? 4 tahun. 4 tahun. Jadi dia nak belajar, dia nak tengok lah sama-sama. Hai. So, terima kasih Nur Jia, saya punya cameraman tetap. Okay. So, terima kasih juga kepada semua rakan-rakan yang berikan komen hari tu. Okay. Ada yang macam komen, ada macam kata Jason King sebab penampilan saya ni penampilan PKP daripada cuti sekolah itu macam ni lah. Tak pernah berubah. So, saya tak ubah apa-apa. Okay. Kemudian ada yang kata kelakar. So, kat mana kelakar mungkin penampilan juga. Ada juga kata misai janggut tu baik baju apa. Oh, itu lagi nak bahankan orang. Okay. Jadi saya tak ada masalah. Ni sekarang belajar dan have fun saja. Jadi kita nak seronok. Saya tak ada ambil hati apa kita gurau-gurau. Okay. Jadi tonton boleh komen. Terima kasih banyak yang share, yang tengok saya punya channel YouTube. Okay. Terima kasih banyak-banyak. So petang ni simple, saya ada tajuk yang mudah. Okay. Iaitu pembiakan tumbuhan berbunga. Jadi topik ni ada pada form tingkatan 1 ada belajar, tingkatan darjah 3 saya rasa. Okay, sekolah rendah pun ada belajar. Jadi siapa-siapa saja boleh tengok. So kita belajar bagaimana tumbuhan berbunga ni membiak. Okay. Ada pelbagai cara lah. Okay. Secara amnya tumbuhan berbunga ni membiak melalui dua cara, iaitu cara seks dan juga aseks. So cara seks tadi saya terangkan melalui bunga yang dihasilkan, kemudian hasilkan buah dan akan dapat biji benih. Jadi contoh macam ni lah. Okay, kita ambil ni daripada biji benih. Okay. Inilah kacang buncis lah. Biji benih dia. So kita semai, dia akan keluar. Begitu juga dengan ni cili kulai ni. Okay, kita semai melalui biji benih. Ini adalah secara seks lah. Okay, maknanya kita dapat daripada buah dia. Okay. Ada beberapa lagi lah. Okay. Yang saya nak fokuskan ialah berkenaan dengan pembiakan secara seks, iaitu kita panggil pembiakan vegetatif. Okay. Seks ni maknanya bukan saja menggunakan biji benih ataupun menggunakan bunga jantan atau bunga-bunga betina. Okay. Jadi vegetatif ni apa? Vegetatif ni adalah pembiakan melalui bahagian tumbuhan itu sendiri. Okay. Maknanya apa yang ada pada tumbuhan itu sendiri. Contohnya ialah batang, daun, akar dia sendiri. Okay. Dan kita pula boleh bahagikan beberapa bahagian lah pembiakan vegetatif. Yang pertama sekali ialah melalui akar. Okay. So akar sebenarnya sebagai contoh, yang ni saya buat adalah ini adalah ubi keledik. So ubi keledik. Okay. Jadi nak semai dia ni, kita tak semai terus lah sebenarnya. Saya rendam dia dengan air, suku air. Jadi dia akan keluarkan akar, kemudian dia akan keluarkan pucuk. Jadi sinilah, di sinilah akar dia akan keluar. Dia akan mengeluarkan tunas-tunas yang baru, kan dia bawa isi yang baru, dan tunas ni akan keluar di atas. So ini pembiakan secara akar. Contohnya lah ubi keledik lah. Ni pun ada juga. Okay. So simple lah, kalau nak sanam, semai, rendam dulu. Okay. Hingga dia bakar, dia keluar, kemudian baru boleh kita pindahkan ke atas tanah. Okay. Kemudian yang kedua ialah tuber ataupun rhizome. So tuber ataupun rhizome adalah paling mudah ialah kunyit. So kunyit menggunakan rhizome isi dia. Jadi untuk kunyit ni contoh dia. Okey. So ini dah keluar tunas.
So kita ada lagi ada cara-cara untuk menanam kunyit dengan betul lah. Bukannya terus kita, boleh saja kita semai terus menggunakan rhizome ataupun sebentar saya ambil dia punya rhizome yang dah bertunas. Sekejap. Ya, jangan matikan. Okey. So, cara nak tanam kunyit yang efisien, okey. Yang pertama sekali kita pilihlah kunyit yang tua, jangan ambil yang muda. So dia menggunakan rhizome isi dia. Jadi kita letak bawah tu, kita letakkan tisu dapur tu. Okey, kemudian kita sembur dengan air. Kita sentiasa basahkan dia dan kita tutuplah. Dan satu hari 2 kali kita akan sembur dengan air. So ni dah macam ni dah keluar dia punya tunas dia. Pada rhizome cepat, dia akan lebih cepat berbanding dengan kita terus tanam di akar. Okey. So ini adalah secara rhizome ataupun tuber. Ada lagi lah contohnya macam kentang ke. Okey. Jadi itu cara yang kedua. Yang pertama tadi apa? Akar. Yang kedua lah tu tuber ataupun rhizome. Okey, yang ketiga ialah batang rayap. Batang rayap ni tak ada, saya tak tanam. Cuma yang paling mudah ialah rumput kapet lah, macam ni rumput ni. Rumput ni saya tak tahu datang mana. So dia akan merayap. So dia akan tumbuh lah. Ini nama batang rayap. Ini maknanya dia akan merayap dan dia akan merebak. So kawasan ni, pasal ni tak ada tanam rumput kapet asal ni. Saya tak tahu mana datang. Mungkin ada benih dia 1-2. Yang tu jadi dia dah merayap lah, dah luas. Okey, dia dah luas. So itu batang rayap. Okey. Dan yang ketiga ialah melalui berbawang. So berbawang ni yang paling mudah kita ambil lah daun bawang. So ini daun bawang saya buat cara yang paling mudah sekali. Kita ambil kotak telur ni, okey. Kemudian kita ambil bawang. Bawang ni ada bahagian atas dan bahagian bawah dia ni. Bahagian bawah, bahagian atas. So kita potong 1/8 daripada atas ni sampai nampak, okey, seperti ini. Okey, kemudian kita letakkan ni bekas telur dan kita basahkan dia lah. So dia akan keluarkan rhizome macam ni. Dia dah keluarkan dia punya pucuk. So ini secara berbawang, gunakan isi dia lah, biji bawang tu sendiri. Okay, kemudian macam ni dia dah macam ni naik, baru saya pindah ke tanah lah supaya saya dapat hasil yang lebih baik lah. Okay, contoh macam kat atas tu juga. So jadi daun bawang ni lebih subur, okay, bila kita pindah ke tanah. Okay. Kemudian ada cara-cara yang lain lah. Sebagai contoh macam kita guna biji benih ni. Kalau biji benih ni, ni benih, biji benih bagi pokok daun sup. Daun sup, saderi. So macam halus je. Kita nak tanam pun sebenarnya, kalau dia tumbuh macam ni, kita stres bila nak tumbuh. So jadi kita gunakan dia punya, selalu kita beli daun sup ada akar dia kan. So kita potong dan kita tanam. Jadi ini kita tanam menggunakan dia punya belah batang dia lah. Batang asal dia yang kita beli daripada dekat pasar tu. So kita tanam. So ini jadilah. Kadang-kadang tak jadilah, nasib sebab dia kena kawal air, kandungan air dia. Begitu juga dengan bayam Brazil ni. Dia menggunakan keratan batang. Okey, keratan batang. Dan juga daun kesum ni saya pakai keratan batang. Okey. Dan juga pokok-pokok yang berkayu lah. Okey. Kita gunakan keratan batang. So rendam dengan air macam ni lah. Batang kayu pokok mulberry. Jadi tak saja dia dah keluar akar tu dan dia dah keluar pucuk dah. Belum dipindahkan lagi ke tanah. Okey. Okey, cara-cara lain yang ada, ialah contohnya macam kultur tisu. Kultur tisu ni untuk yang tanaman besar-besaran, contoh macam pisang, kelapa sawit. Jadi dia mengambil sel daripada pokok pisang, kemudian dia klonkan in vitro dalam makmal, kemudian dibanyakkanlah melalui sel tersebut. So itu kalau nak buat secara industrial. Tapi kalau kita kat rumah ni, kita pakailah cara-cara yang biasa sahajalah. Okey. So Dia tak lalam kita tu. dan satu lagi cara menggunakan batang ialah tut.
Okey, contohnya macam inilah. Jom Najah. On. Contohlah. Ini tut. Okey. Kita buat gelang bagi pokok yang kita pilih. Contoh ni pokok jambu Jadi dia jambu ni jambu yang baik. So saya nak dapatkan anak dia, kita tak gunakan biji. So kita gunakan dia punya batang. Jadi kita buat tu, kita buat cincin gelang yang kita akan tutkan dengan tanah lah. Jadi bila akar dia dah keluar nanti kita boleh potong dan kita boleh pindahkan ke dalam pasu. Kemudian barulah boleh pindahkan ke tanah. Okey, jom. Kita baca. Tengok baca ni. Okey. Jadi itu adalah seberingkaslah berkenaan dengan pembiakan tumbuhan berbunga secara vegetatif. So ada 1, 2, 3, 4, ada 5 lah. Akar, tuber, rhizome, kemudian berbawang, batang rayap, dan juga kita menggunakan kultur tisu. Jadi itu saja. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Sila like, share saya punya Facebook, kemudian channel YouTube. Terima kasih banyak atas sokongan. So selamat berbuka. So macam mana, faham tak? Faham. Faham? Faham. Faham. Apa yang faham? Cuba cerita sikit, Izan. Pembiakan apa? Pembiakan apa? Vegetatif. Pandai. So itu saja. Say hi. Bye. 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 Assalamualaikum.